Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kita membaca kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-14, muka surat 364, masalah yang ke-381. Baik, masalah mara bahaya bagi tiap-tiap orang itu bolehkah ditolak? Boleh tak kita ni menolak sesuatu bahaya? Baik, sesungguhnya adalah setiap seseorang anak-anak Adam itu dijadikan Allah baginya beberapa banyak mara bahaya kepadanya. Ada yang dapat sakit, ada yang dapat luka, pecah kaca, pecah mak, luka tangan, luka kaki. Ada yang kena pukul, dia belasah adik suami, suami dia undertaker, dia belasah dia. Ataupun kena gelek kereta, atau kena jatuh daripada pokok, dan macam-macam lagi mara bahaya. Orang dulu-dulu dia gunakan perkataan mara bahaya. Bila sebut bahaya, rakan dia ialah mara bahaya. Tapi orang kita dia gunakan mara ni majlis amanah rakyat, mara juga, bah mara kita ni. Orang dulu-dulu lah, zaman dulu sebut mara bahaya. Baik, kalau mala petaka, tu pasangan dia lah, mala petaka, mara bahaya. Orang sekarang mala ni doktor mala. Oh subhanallah, mana faham? Tak faham sudah. Baik, kemudian dan kata dia lagi, maka sementara menyampaikan kepada tua beberapa bahaya yang ditempuhinya, sekiranya terlepas daripada beberapa bahaya, maka mencapailah tua, dan denganlah dia matilah dia. Dia kata macam-macam benda kita jumpa. Kaki terpleot, jatuh katil, jatuh sikal, jatuh wheelchair pula duduk atas dia, wheelchair naik dia pula. Dia kata macam-macam bahaya kita tempuh. Kadang-kadang tak mati, kadang-kadang mati, kadang-kadang tak mati-mati, sampailah datang tua.
Maka dia kata dengan tua itulah dia mati. Akhirnya dia mati namanya sakit tua. Sebab itu sakit ni macam-macam. Sakit jantung, sakit buah pinggang. Bila orang tanya sebab apa dia sakit, sakit jantung, sakit buah pinggang, sakit kanser. Dan akan ada orang sebut dia mati sebab apa? Sakit tua. Beliau meninggal di kediamannya di Seksyen 18 Shah Alam kerana sakit tua. Last sekali tu. Tak ada sakit apa pun, sakit tua. Berapa? 56. Tak tua lagi. Itu kan tua. Ya. Baik, an Abdullah bin Shikhir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ash-Shikhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musila bnu Adam wa ila jambihi tis'atun wa tis'una mianiyah. Dan telah dirupakan dan dijadikan anak Adam pada halnya di sisinya 99 mara bahaya mengelilinginya, maka tiap-tiap bahaya itu nak mengenainya. Dia kata bahaya yang duduk dengan kita ni ada 99, kata Nabi. Tis'atun wa tis'un, ada 99 bahaya duduk mengelilingi kita. In akhta'athul manaya waqa'a fil harami hatta yamuta. Jika tersalah akan dia oleh segala mala bahaya, yakni tak kena dia penyakit, tak kena dia musibah, ataupun dia sembuh, ataupun dia sihat sebagaimana yang ditakdirkan Allah, niscaya sampai satu saat dia akan jatuh dalam tua. Yakni bila dah jatuh pada akhir umurnya, apa jadi? Kendur, kulitnya kendur. Dah jadilah Kak Som? Dah jadi dah. Okey, saya tak jadi lagi. Kulitnya kendur. Saya flawless lagi, insya-Allah. Yang kedua, mukanya buruk. Kak Som kalau umur 16 tahun duk gelak tepi jalan, orang lalu ramai tak berhenti. Sekarang kalau Kak Som gelak tepi jalan, agak-agak siapa berhenti? Wallahu a'lam. Orang lari, gelak-gelak tak ada gigi, tinggal sebatang tengah-tengah, tinggal tiang gol je dua. Dulu cuba anak dara, dia lalu naik basikal, kita duduk sidai kain. Dia tengok kita, kita senyum kat dia. Agak-agak berapa kali dia ulang naik basikal sampai ke malam. Pak Sahat senyum tu 18 tahun 17 tahun, si manis 17. Oh, sekarang cuba opah tu senyum 71. Nampak tuan-tuan? Itulah dia, nama dia, benda yang akan sampai pada kita. Kemudian giginya habis gugur dan pipinya kempis. Dulu boy, pipi ni pauh di layang. Sekarang badannya kurus dan air sendinya kering. Lutut tak ada air. Duduk lama tak boleh, semayang atas kerusi. Separuh hak semayang duduk atas kerusi. Pasal apa? Air lutut tak ada lah. Kemudian tulang belakangnya bongkok dan akalnya berkurang-kurangan. Dia lupa lah, akal berkurang dah. Benda yang paling kurang, lupa tak anak kunci mana letaknya, mana letak spek mata aku ni, ya Allah. Padahal atas kepala dia jadi lupa. Perasan dah bagi padahal belum bagi. Perasan baru 3 rakaat padahal 4 rakaat. Ini dia nama tua.
Kadang-kadang nama Ustaz Kazim pun dia lupa. Apa Kazam? Astaghfirullahalazim. Tu namanya tua. Dan makan dan minumnya dah tak sedap. Dulu kabau laksa seperiuk dia seorang. Sekarang 2-3 suap. Dulu kalau tom yam berhirup kuah, lah ni 1 suap. Nak rasa. Inilah nama tua. Maka ini pun satu bahaya jua yang tinggal, dia kata. Kata Abu Isa, ini hadis hasan lagi gharib. Maka seseorang itu hendaklah dia beriktikad bahawasanya dirinya tiada kekuasaan bagi menepis segala mara bahaya, bahkan semuanya dengan takdir Allah. Ini kalau tuan-tuan baca biografi tentang Muhammad Ali, peninju, boxer yang terkenal, meninggal lah Muhammad Ali ni. Dia kena Alzheimer, Parkinson, semua kena. Dulu waktu orang temu ramah dia sebut apa? I'm the greatest. Saya yang terhebat. Sebab tu bila dia sakit, orang temu ramah dia. Macam mana keadaan dia sekarang? Masa tu dia baru jadi awal Parkinson, nak cakap pun tak boleh. Dia cakap benda yang paling nikmat yang Allah bagi dekat dia ialah penyakit Alzheimer dengan Parkinson. Sebab apa? Sebab dia kata dia menyedarkan aku bahawa aku bukanlah yang teragung, yang paling hebat. Yang paling hebat ialah Allah. Kalaulah Allah tak bagi aku sakit, aku mati dalam keadaan syirik, masuk dalam kubur. Sebab tu aku paling seronok, paling bersyukur Allah Ta'ala bagi aku sakit. Aku mengetahui bahawa tidak ada lagi yang lebih berkuasa melainkan Allah. Ini dia. Sebab itu Allah Ta'ala ni dia maha bijak. Dia sayang dekat kita. Tanda sayang tu bukan bagi semua. Kadang-kadang tanda Allah sayang tu dia bagi satu benda yang kita nampak susah, tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu ada benda lain di sebalik susah. Allah nak bersihkan kita, nak jernihkan hati kita, nak bagi kita mati dalam keadaan betul, sihat, tak ada dosa. Jadi jangan kita pandang buruk pada jahat, pada buruk, pada benda yang tak elok. Ada benda lain Tuhan nak bagi. Ini orang yang cerdik dia boleh fikir. Macam Mak Ali ni cerdik. Tapi bagi orang yang tak cerdik, bila dia sakit dia mula salahkan orang. Dan orang yang tanya tu pun bodoh juga. Macam mana boleh dapat? Anak lah balik, udah kata boleh merentah negeri, baliklah dia pun. Itu yang berjangkit COVID kat dia tu. Nampak? Yang tanya tu pun bodoh, yang jawab tu pun bodoh. Sedangkan Nabi dah kata dah tidak ada penyakit berjangkit. Hari ni pasal duk sakit berjangkit. Asal sakit je mesti kita tuduh orang. Makcik cuba ingat, makcik dapat dari mana? Tak tahulah. Tapi jawab je ke? Tapi tak tahu. Tak tahulah, tapi hari tu adalah cucu datang, dia bersalam lah, cium-cium pipi semua. Gamak dia lah, kau cari cucu sampai dapat. Udah cari pula cucu, kamu pergi mana? Oh, saya pergi Maidun, semuanya pergi. Udah tutup segala benda. Kan jadi susah. Sedangkan Nabi kata dah tak ada penyakit berjangkit, melainkan nak kena tu kerana Allah izinkan kena. Kalau tak kena, tak kena lah. Baik, kemudian maka bagi seseorang itu hendaklah beriktikad bahawa dirinya tiada kekuasaan bagi menepiskan segala mara bahaya, bahkan semuanya dengan takdir Allah. Jika tiada dimatikannya dalam beberapa mara bahaya yang dilanggar, maka akan merasai jua bahaya tua dan kesakitannya hingga mati. Kalau kita tak rasa benda-benda tu, ada orang yang seumur hidup dia tak pernah aksiden. Ada orang yang seumur hidup dia tak pernah kena kanser. Maka panjanglah umurnya. Panjanglah umurnya. Sampailah dia akan merasai tua dan kesakitannya hinggalah membawa kepada mati. Maka orang yang berakal
apakala tahu akan dirinya akan demikian, maka janganlah lepas daripada membuat bekal pada waktu sihat akan masa bahayanya, juga bekal pada masa mudanya, supaya menjadi bekalan akhirat ketika dia hidup dalam dunia, dia sudah berbuat bekalan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang kita nak, yang kita kena faham. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, kehidupan dalam dunia ni ialah hayawan. Kehidupan dalam dunia ni lahwun wa la'ibun, hanya gurau senda dan main-main. Wa inna daral akhirah, negeri akhirat itu ialah yang hidup hayawan. Negeri yang betul-betul hidup di mana? Negeri akhirat. Dunia ni hanyalah lahwun wa la'ibun. Hayawan di mana? Akhirat. Okey, itu yang hidup betul-betulnya. Di dunia ni tipu-tipu, lahwun, namanya apa? Tipu-tipu, main-main, bahasa kita main-main. Masak, teruk-teruk pi market, pi kedai, beli santan, beli ikan, masak buat lemak, kemudian makan. Lepas makan apa pergi? Pi jamban, beli baju, buat baju kain, pakai busuk, kemudian basuh, sidai, pakai balik. Buat rumah cantik-cantik, 4 tahun retak, tak sapu sampah berhabuk. Beli kereta baru 2 minggu sayang, masuk 2 tahun langgar sana sini, kemek sana sini. Itulah nama dia lahwun, tipu-tipu. Rumah tak berhabuk dalam syurga, makan tak jadi najis dalam syurga. Itu baru hidup. Tak payah kemas rumah, tak payah gosok baju, tak payah masak, nak aja cakap dapat. Itu syurga, yang tu baru hidup. Yang sekarang ni kita dah kata dapat syurga dah. Oh, dapat syurga dah. Pasal apa? Dapat isteri 2 hari je baik, 2 hari je manja. Cantik tak? Cantik tak? Kan? Itu 2 hari menikah, duduk atas meja makan, tanya cantik tak? Cantik tak? Tengoklah sini, cantik tak? Look fresh, look young. Itu 2 hari menikah. Masuk 2 bulan, busuk tak? Sudah. Sebab itu yang betul-betul bahagianya dalam syurga. Tak ada yang menyakitkan. Pasangan kita tak menyakitkan hati. Kita hari ni dapat anak, anugerah terindah. Wow, dapat anak 2 bulan, anugerah terindah. Masuk 12 tahun, 20 tahun, anugerah apa? Anak tadi sepak kita, terajang kita, curi duit kita, curi geran tanah kita. Mana dia anugerah terindah? Nak betul-betul anak yang tak menyusahkan dalam syurga. Sebab itu Allah kata hayawan ni dalam syurga, yang hidup, yang betul-betul hidup. Maka dalam dunia ni tempat musibah, tempat ujian, tempat mara bahaya. Buat bekal banyak-banyak untuk kehidupan yang kekal tu. Baik. Bab yang ke-105, bab ma jaa fir ridha bil qada. Bab yang telah datang hadisnya pada menyatakan redha dengan qada daripada Allah. Baik, hadis pertama. An Sa'di bin Abi Waqqas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati bani Adam ridahu bima qadallahu lahu, wa min syaqawati bani Adam tarkuhu istikharat Allah, wa min syaqawati bani Adam sakhtuhu bima qadallahu lahu. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebahagiaan anak-anak Adam, pertama,
redha dengan barang yang dihukum Allah baginya, dan setengah daripada kecelakaan anak-anak Adam, meninggalkannya menuntut lebih baik daripada Allah, dan daripada kecelakaan anak Adam ialah marah dengan sesuatu yang telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ni Nabi sebut di antara tanda-tanda kebahagiaan anak Adam, redha bima qadallahu lahu, dengan apa-apa yang Allah dah tentu padanya. Maka bahagialah hidup dia, tenanglah hidup. Nikah kali pertama bercerai, nikah lagi, mati laki, nikah lagi sekali, laki tak jumpa-jumpa dah sejak masuk lautan. Dia redha dengan apa yang berlaku. Anak dia 2 orang mati Covid, seorang selang seminggu. Dia redha. Itu redha dengan ujian, ataupun redha dengan apa yang Allah bagi kat dia. Allah bagi hidung macam tu, redha, bahagialah. Allah bagi kulit macam itu, redha lah. Allah bagi dia jantan, dia redha dengan jantan dia, tenanglah hidup. Tapi banyak orang dia tak redha dia jantan, dia nak jadi perempuan, akhirnya lari ke Thailand. Di Thailand pun orang jumpa, lari pergi Australia. Lepas ni nak pergi mana pula? Seluruh bumi ni Allah punya, seluruh alam ni Allah punya, nak lari pergi mana? Sebab tu kalau kita ni tak redha dengan agama Allah, tolong cari bumi lain, jangan duduk bumi Allah. Tu yang cadang Ustaz nak pindah ke planet Marikh. Habis tu Marikh siapa punya? Tak apa kalau Marikh tak boleh, nak pergi bulan dekat sikit. Bulan siapa punya? Di mana kamu duduk hak Allah punya? Maka redalah dengan ketentuan Allah. Baik, hadis kedua, an Nafi' anna ibn Umar ja'ahu rajulun faqala inna fulanan yaqra'u 'alaika assalam faqala lahu innahu balaghani annahu qad ahdatha fala tuqri'hu minni assalam fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu fi hadhihi al-ummah aw fi ummati asyakku minhu khasfun wa maskhun aw qazfun fi ahli al-qadar. Hadis yang hasan lagi sahih. Baik, daripada Nafi' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abdullah bin Umar telah datang ia seorang laki-laki, maka bertanyalah ia bahawa si anu mengucapkan atas engkau salam, maka katanya bahwasanya sampai khabar akan daku bahwasanya sesungguhnya dia telah berbuat bid'ah, maka jangan ucapkan dia daripadaku akan salam, kerana bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah di dalam ini umat atau pada umatku syak daripadanya ada 3 bala yang akan menimpanya. Pertama, ditelan oleh bumi. Kedua, akan datang hapus rupa aslinya. Dan yang ketiga, hujan batu pada ahli qadar. Hadis yang hasan lagi gharib. Baik, hadis ketiga, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin kana az-zaidu fi kitabillah wal mukadzibu bi qadarillah wal mutasallitu bil jabarut li yu'izza bidzalika man azalla Allah wa yudhilla man a'azza Allah wal mustahillu li hurumillah wal mustahillu min itrati ma harramallah wat tariku li sunnati
daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 orang yang telah aku laknat dan telah melaknat Allah kepada mereka, dan sekalian Nabi juga yang telah ada menambah dalam kitab Allah. Yang pertama, siapa yang dilaknat? Orang yang menambah di dalam kitab Allah dan yang mendustakan qadar, yang tak percaya pada takdir, yang memaksa dengan kekuasaannya supaya memuliakan dia, dengan demikian akan mereka yang menghina oleh Allah. Orang yang menjadi zalim, yang menggunakan kemuliaan dia untuk memaksa orang lain memuliakan diri dia, dan menghinakan mereka yang memuliakan Allah. Laknat atas kita siapa-siapa yang memuliakan, laknat ke atas kita siapa-siapa yang menghinakan orang yang memuliakan Allah. Yang ni tuan-tuan boleh buka dalam Quran banyak ni. Orang tu mulia, orang tu beriman, tapi ada orang yang menghinakan dia. Okey, bala turun atas orang tu, laknat turun atas orang yang menghina pada orang yang mulia, dan yang menghalalkan bagi yang diharamkan Allah, dan yang menghalalkan daripada ahliku akan barang yang diharamkan Allah, dan juga yang dilaknat oleh Allah orang yang meninggalkan sunnahku. Dia tinggalkan sunnah Nabi, tak tahu dia ikut sunnah siapa, salam cara orang lain, semayang cara orang lain, banyak sangat dah jalan Nabi kita tinggalkan, dan kita ambil jalan lain. Konon-kononnya jalan lain tu lebih baik daripada jalan Nabi SAW. Kata Nabi, 6 jenis manusia ni aku laknat pada dia, Allah laknat pada dia, sekalian Nabi pun laknat pada orang macam itu. Baik, hadis yang seterusnya. Banyak hadis ni. An Atha qala laqitul Walid bin Ubadah bin As-Samit sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'altuhu ma kana wasiyatu abika 'indal maut qala da'ani abi faqali ya bunayya ittaqillah wa'lam annaka lan tattaqiya hatta tu'mina billah wa tu'mina bil qadar kullihi khairihi wa syarrihi fa in mutta ala ghairi hadha dakhalta an-nar. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala uktub faqala maktub ma aktub qala uktubil qadar ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Hadis gharib daripada Atha, katanya telah aku jumpa Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada dia, apakah ada wasiat bapa kamu sebelum bapa kamu mati? Maka kata Al-Walid, memanggil dah bapakku akan daku. Dia kata sebelum bapak aku mati dia panggil aku. Maka katanya, hai anakku, takutlah kamu kepada Allah. Pak nak mati ni, dia pesan ke anak dia, takutlah kamu pada Allah. Kita kalau agak nak mati macam mana kat esok? Apa agak-agak wasiat kita? Rumah tu jangan lupa, kereta mak tu jangan lupa, pinggan akorok mak tu janganlah kamu ini. Akopat tu tak apalah bagi, akorok tu jangan. Kelorok mak, kelorok lagi aku tak kisah. Yang dia ni nak mati, sahabat Nabi nak mati, dia pesan ke anak dia, ittaqullah. Itu pesan dia. Dan ketahuilah bahawasanya engkau tidak bertakwa
sehinggalah engkau percayakan Allah. Allah kata dalam Quran, madu tu ubat. Percayalah, madu tu ubat. Hari ni ramai orang tak percaya madu tu ubat. Fihi shifaun. Dia tak percaya. Kemudian dia kata dia beriman. Tak percaya. Saya duduk tengok satu video, satu doktor Melayu. Dia kata madu ni dia seten-seten lah. Seten apa? Seten ke keten? Ingat dia langsir ke? Boleh buka tutup, buka tutup. Al-Quran tu sentiasa benar. Dia bukan tang sini boleh ikut Quran, tang sana jangan ikut Quran. Quran betul tang sini, tang sana tak betul. Termasuk juga percaya pada Nabi. Bila kita kata ubat dia bekam, dia boleh gelak. Iya ke? Dia boleh cakap macam itu. Dia kata dia lebih percaya pada sains. Murtad dia. Ada hadis Nabi, ada sains, kamu pilih sains. Pilih sains daripada Quran. Bila nak letak percaya pada Allah? Sains dia pandai sandar pada fakta, pada logik. Logik tak mana manusia tidur 309 tahun. Kak Som bagi tahu. Tidur 300, sains mana boleh bagi percaya? Tapi Quran kata ada manusia tidur 300 tahun lebih. Mana nak letak sains? Kekuasaan Allah. Kalau Allah kata jadi, jadi. Yang ni, hari ni manusia ni tak tahu. Dia tak belajar akidah, dia tak belajar tauhid. Dia percaya sesuatu yang ni makhluk ni lebih daripada kekuasaan Allah. Pilih jawab macam mana manusia tidur 300 tahun. Tak tercapai kita. Kekuasaan, kehebatan yang berlaku. Baik, kemudian. Dan maka jika mati engkau atas lain daripada ini, masuk neraka engkau. Kalau kau tak percaya pada Allah, kalau kau tak percaya pada takdir yang Allah Ta'ala jadikan baik dan buruknya, maka kata dia, dakhaltan nar, engkau masuk neraka. Tolak satu ayat Quran, neraka engkau. Walaupun kau sedekah satu negeri, tak ada nilai sedekah tu kalau kau tolak satu ayat Quran. Sebab aku dah mendengar Nabi SAW bersabda, awal barang yang dijadikan Allah ialah qalam. Kata Nabi, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Benda yang paling awal Allah Ta'ala jadikan ialah pena. Al-qalam, pena. Kita sebut pen lah. Al-qalam. Apa kata Allah? Faqala uktub, tulis. Faqala ma aktub, apa yang aku nak tulis? Kata qalam. Maka Allah berkata, uktubil qadar, tulis olehmu qadar. Ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah kamu qadar sesuatu yang ada dan sesuatu yang ia ada sampai tiada berkesudahan. Tulis. Allah perintahkan al-qalam tadi, menulis. Subhanallah. Dalam Quran ada surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Dalam kisah tu, dalam surah Al-Qalam tu ada kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baca kisah Al-Qalam tu, surah Al-Qalam. Baik, hadisnya. Woi, berapa hadis ni dah? Berapa dah hadis? 3. Okey. 6 hadis. An Abdullah bin Amru yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qaddarallahu al-maqadir
qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Hadis sahih daripada Abdullah bin Amru, katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakdirkan Allah akan segala takdir dahulu daripada bahawa dijadikan 7 petala langit dan bumi 50,000 tahun sebelum dijadikan alam ni. Allah Ta'ala dah jadikan takdir lah. Baik. Dan hadis yang ke-6, an Abi Hurairah qala jaa musyriku Quraisy ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhasimuna fil qadari fanazalat hazihi al-ayah yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqara inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Daripada Abi Hurairah, katanya datang orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan mereka itu pada qadar, maka turunlah ayat pada hari ini akan diheret wajah mereka di dalam neraka atas muka mereka. Maka katanya, rasalah kamu sentuhan sakar, bahawasanya tiap-tiap suatu kami jadikan dia dengan qadar. Baik, ada 6 hadis yang disebutkan pada kali ini. Keenam-enamnya membicarakan tentang qadar dan manusia yang dilaknat oleh Allah, Rasul dan sekalian Nabi. Ketahuilah wahai saudaraku, pada awal tajuk ini kita telah huraikan apa maknanya qada dan apa maknanya qadar. Kata setengah ulama, qada itu adalah takdir Allah dan ilmunya dan iradanya akan sesuatu pada azali. Dan qadar itu ialah menzahirkan pada masa ini dengan barang yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Dan makna redha ialah sudi, suka serta tiada gelisah akan barang yang diqadakkan Allah atas seseorangnya. Baik, bila berlaku qadar dan qada dan qadar, apa bila berlaku benda tu pada kita, apa kita kena buat? Redha, suka, jangan gelisah. Ini sifat orang beriman. Ni kadang-kadang duk tak redha, nangis laki mati, tak ada 2 dah, tak ada 3, nangis. Bagi kita ni lemah, dah sebulan dah mati makcik oi. Bangunlah, wake up, move on, redha. Pak saya apa tak redha? Pak saya waktu hidup hang tak bela elok-elok. Itu yang jadi tak redha. Waktu dia hidup tak jaga. Cuba waktu hidup kita jaga elok-elok. Dia mati pun kita puas, sebab kita dah berkhidmat pada dia yang terbaik. Dia redha sebelum dia mati tu, dia redha pada aku. Kita temu ramah dia macam mana Kak Nak, okey? Alhamdulillah. Waktu arwah tu nak mati, arwah tu memang dah mati. Arwah tu maknanya roh memang dah mati dah. Waktu dia nak mati, oh betul. Tapi orang Melayu kita ni arwah semua. Waktu arwah nak mati tu, memang arwah tu dah mati. Waktu dia nak mati, waktu dia nak pergi, dia pegang tangan Kak Nak. Dia kata, Nak, abang redha dengan kamu. Abang ampunkan dosa, dan abang pun minta ampun dosa. Abang halalkan makan minum, abang pun minta halal makan minum. Lepas tu dia mengucap, dia mati. Lega, puas hatilah Kak Nak. Cuba sebelum mati tu kita tengking dia. Nak apa? Nak
Orang nak tengok cerita Korea pun tak boleh. Nah, abang tak boleh nafas. Minyak angin tu ada sebelah tu abang. Oi, gagau-gagau nak ambil minyak angin. Lah kali gagau yang tu, Allah mati. Cuba tanya kat anak tu, apa rasa sekarang? Sak-sak menangis, sak-sak menangis. Saya tengok yang minyak calang tu mesti teriak. Tengok katil je menangis. Tengok bekas suami ludah pun nangis. Kan tak larat nak bangun, ada ketok pula sebelah tu. Orang Kedah kata ketok, balang tempat nak ludah. Maka dia akan timbul penyesalan. Sebab itu saya kata banyak kali dah pada tuan-tuan, layanlah siapa pun dengan baik, supaya bila kita mati atau dia mati, kita puas hati dan kita tak ada buat salah dengan dia. Letih macam mana pun layan, sibuk macam mana pun buat yang terbaik, dia macam mana pun kita layan, supaya bila jadi apa-apa pada dia, kita tak rasa ralat. Dulu ada akak seorang tu, asal kita mengajar je dia naik atas pentas. Lama tak ada akak tu. Saya duduk cari kat kok ada, mana dia tu. Ada, angkat tangan tengok mana makcik. Asal kita mengajar dia mari naik atas pentas. Punggung pula tonggek belah kita. Lagi saya jauh, lagi dia rapat. Siang kak tak sihat, tapi kita layan dia baik. Dia tak sihat, layan dia elok-elok. Buat apa nak marah dia? Dia tak sihat. Kita layan ikut susu orang. Nak jadi orang baik ini, kena layan dia tu, mengikut dia, jangan mengikut kita. Kalau kita layan mengikut kita, habis. Kamu tak kenal siapa aku? Nampak. Kamu sekarang ni bercakap dengan siapa ni? Nampak. Pantang saya ni macam ni. Memang kita marah. Cuba kita layan mengikut dia. Layan Pak Leman mengikut Pak Leman, bukan saya melayan Pak Leman mengikut saya. Pak Leman duk minum, duk makan buah pokok tu, layan ikut IQ Pak Leman. Dia orang tua, layan sebagai orang tua. Assalamualaikum Pak Leman. Waalaikumsalam Ustaz. Pak Leman makan apa? Tosai lah, tosai. Saya tengok putu mayam. Dia kata tosai. Mana satu ni Pak Leman? Tosai ke putu mayam? Tak apalah, dia kata tosai, tosai. Minum, aku minum teh tarik Ustaz. Milo tak minum? Milo aku tak minum, aku teh tarik. Teh tarik radek, radek teh tarik. Dia sebut radek, kita radek, dia aku minum radek, kata dia. Dia kita layan elok-elok. Kalau dia tak ada pun kita kata aku dah nyimbang dengan dia, aku layan dia elok-elok. Cubalah saya sombong dengan dia. Aku tak, ya, kawan-kawan, tak ada masalah ya. Tiba-tiba mati, menyesal kita. Sebab tu akak-akak layan suami baik-baik. Dengan dia bagi susah hati. Kalau dia minta nikah lagi seorang, bagi. Yang mana faham? Tak faham sudah. Supaya kalau dia mati senang kita. Okey, wallahu a'lam. Baik. Kemudian maka jaga-jaga akan makna redha dengan qada'nya itu. Bukannya apabila hendak datang bahaya disukakan. Jadi makna redha dengan qada' tu apa? Jaga-jaga. Bukan maknanya bila orang nak bunuh kita, kita suka. Aku datang nak bunuh engkau. Okey, seronoknya. Tu bukan. Tu 3 suku. Orang masuk dalam rumah kita, dia nak rogol kita. Sambil duk urut misai.
Duk tengok Kak Som. Kak Som pula, di sini tak sesuai, masuk bilik lah. Bukan, biar benar makcik. Bukan makna suka dengan qada tu macam tu. Jangan buat okey. Ataupun suka kena pukul. Dia kata tak kuat lagi pukul. Tak rasa apa kata dia. Tak kena tu. Ataupun suka kena sakit. Biarlah kalau boleh berkekalan. Berapa lama makcik sakit? Dah 2 tahun. Ya Allah, lama Itulah katakan kalau 20 tahun pun tak apa, makcik suka. Bukan. Ataupun lapar. Biarlah berkekalan dengan lapar. Tak nak makan-makan. Bila tanya kenapa? Ini takdir Allah. Makcik kena sukalah Allah jadikan makcik lapar. Maka yang demikian itu tidaklah dinamakan sukakan qada dan qadar. Bahkan siapa-siapa pun benci akan perkara yang demikian. Dan syarak pun tiada menegahkan kita benci pada benda-benda itu. Sebab itu Allah Ta'ala kata boleh ubah. Benda yang tak elok ni boleh ubah. Misalnya anak kita, cucu kita, beranak-beranak aja tengok sumbing, tepuk tangan laki bini, yeay sumbing. Kenapa kamu suka? Hari itu belajar, sukalah dengan qada Allah. Tak, yang ni boleh dirawat. Bukankah mengubah ciptaan Tuhan? Kalau ciptaan itu diubah untuk membolehkan dia membaca Quran dengan baik, dia bersemayang dengan baik, dia bercakap dengan baik, maka harus. Sebab tu harus mengubat orang yang mulutnya sumbing. Boleh memisahkan dua orang yang jadi kembar siam supaya dia boleh ibadat. Tujuannya ialah untuk buat ibadat. Sebab kita hidup ni untuk beribadat. Kalau kita mengubah ciptaan Tuhan, tak ada sebab dengan ibadat, yang tu salah. Kamu ke mana, Din? Jangan panggil Din. Tu panggil apa? Dian. Lah. Nama kamu kan Din. Itu dulu. Sekarang Dian. Aku baru balik pada Siam. Aku dah operate. Operate apa? Aku dah perempuan sekarang. Oh, sudah. Kenapa kau operate nak jadi perempuan? Sebab aku nak buat ibadat. Mungkin terlekuk. Pelotak kamu. Allah jadikan kamu jantan, nak terlekuk ke jadah pun kau. Tak ada kena-mengena dengan ibadat. Tak ada kena-mengena. Macam orang pekak, tak dengar. Din, tak menjawab. Din, bila panggil slow jawab pula. Din, ya, pandai pula mendengarnya. Menjerit tak dengar, cakap pelan-pelan dengar. Kena repair balik gegendang dia. Buat gegendang palsu. Boleh, supaya dia boleh dengar nasihat, dia boleh dengar Quran, dia boleh dengar hadis, supaya dia kena. Sebab tujuan hidup kita ni untuk ibadat. Maka kalau kita ubah tadi untuk ibadat tak apa. Tapi kalau diubahnya bulu kening, apa kena mengena bulu kening dengan semayang? Yang kau nak tarah sampai habis bulu kening ni. Gitu. Baik. Masalah, apakah makna redha atau suka dengan takdir Allah? Apa makna sebenarnya? Adapun makna redha kan sesuatu yang takluknya pada azali. Seperti apabila seseorang itu kena sakit, jangan dicela oleh Allah Ta'ala. Jangan dicelanya Allah Ta'ala dengan takdir mengqadakkan yang dia sakit. Jangan marah pada Allah. Jangan. Kalaulah aku ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku.
Sungguh malangnya nasibku, tiada tempat nak mengadu. Andai ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku. Teng 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 teng. Salah tu lagu tu. Tak betul. Dia kata kalau saya ada mak dan ayah, saya takkan jadi macam ini. Jadi apa? Oh kita. Ya, saya lapar tak makan, orang lain ada mak pak pun lapar. Ada yang marah Tuhan. Nampak tu? Kau cabutlah nyawaku, siap minta mati lagi. Oh Tuhanku, mengapakah Kau bezakan hidupku? Salah lirik tu, haram. Allah tak pernah bezakan hidup manusia. Manusia yang membeza-bezakan hidup. Yang ni boleh masuk, yang ni tak boleh masuk. Allah jadikan kita ni merdeka. Pergilah mana nak pergi pun, ni bumi Allah. Tak boleh, tak. Yang tak ambil, minta maaf ya. Duduk rumah main juju. Siapa yang membezakan? Allah tak pernah bezakan. Siapa yang tak ambil tak boleh berjalan, siapa yang tak ambil tak boleh masuk, siapa yang tak ambil mengundi boleh pula. Ini nak mengundi kena tak dua? Tak apa, boleh. Apa bezanya? Saya nak derma darah. Boleh. Tapi saya tak ambil dua. Tak apa. Sah dah boleh. Oh, derma darah nak pula. Darah orang yang tak ambil. Apa nak jadi manusia hari ini? Kenapa kita double standard kan? Tak kena tu tuan-tuan. Allah Ta'ala ni dia bagi kita adil. Jangan kata Allah membeza-bezakan manusia, warna kulit ke, bahasa ke, tak. Sama ya. Tapi manusia yang membeza-bezakan. Manusia yang mengkelas kastakan. Dan manusia kata itulah cara yang terbaik. Astaghfirullahalazim. Kemudian kita pun berkata contohilah Nabi Muhammad yang tidak membeza-bezakan. Lah, hang yang membezakan. Jadi jangan kita buat sesuatu yang bercanggah dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian bahkan mahulah berkata semua itu dengan takdir Allah, dan engkau katakan semua yang ditakdirnya elok dan ada hikmah yang besar, dan katakanlah ya Tuhanku, aku hamba-Mu, maka semua perkara daripadamu, dan engkau itu hakim, tiada sesuatu yang engkau jadikan melainkan ada hikmahnya. Maka hamba-Mu sakit, hamba-Mu mengharap mudah-mudahan disihatkan ya Allah. Bukan dia marah pada Tuhan bila Tuhan bagi dia sakit. Adalah hikmah dia. Bapa sakit gigi, makan nasi dengan ikan sardin tu masuklah lubang. Aduh, tinggal segala nasi. Dia tarik pula bunyi sakit gigi. Hui, pening kepala, tangkap kepala tu, nasi masuk dalam lubang. Jahat ke Allah? Tak. Allah nak ajar kita jaga gigi. Jaga gigi anak-anak kamu, jangan jadi macam kamu. Lepas kita nasi masuk dalam lubang tu, anak kita tengok gigi dia. Gula-gula tak bagi makan, coklat tak bagi makan, benda manis tak bagi minum, gosok gigi sebelum tidur berapa kali sehari, ambil kayu sugi siwakkan anak dia. Akhirnya anak dia gigi semua lawa-lawa. Sebab itu bapak gigi rongak, mak gigi jongang. Cuba tengok anak dia semua gigi cantik-cantik. Pasal apa?
pasal dia tak nak jadi sakit berlubang macam dia jadi pada anak-anak dia. Itu hikmah. Maka dengan sebab engkau sakit gigi, macam-macam petua orang bagi, dia pun cuba ambil ubat kaki 3 serbuk tu, dituang dalam lubang. Dia ingat simen ke apa kan? Tahan 2 hari, masuk seminggu reput gigi dia. Apa benda yang aku nak hilangkan sakit aku ni? Dia pun ambil bunga cengkeh. Bunga cengkeh yang ada bunga, dibuangnya batang dia, dibuangkan 4 bunga dia, dia ambil serbuk yang dalam bunga cengkeh, ambil 3 batang bunga cengkeh, ambil serbuk dia, campur, ambil sudu kecil ke apa kan, tuang dalam lubang dia. Dengan izin Allah sembuh sakit dia daripada gigi berlubang tadi. Maka terciptalah ubat. Ni ubat untuk sakit gigi berlubang. Itu sebab Allah bagi sakit, supaya dengan situ dapat mencipta ubat-ubatan pencegahan. Sebab tu hari ni teknologi gigi macam-macam. Ada yang cabut gigi, itu teknologi lama. Sekarang tak payah cabut, tampal pula, warna hitam pula dah, simen. Sekarang tak payah lagi warna simen, sekarang tampalan sama dengan warna gigi. Dulu kalau gelak gigi ni simen semua, nampak habis. Sekarang tak cam dah. Kemudian datang teknologi buat rawatan akar. Gigi masih ada tapi akar dah mati. Datang pula buat rawatan crown pula, balut. Buat gigi palsu pula, balut pula. Dulu semua orang cabut gigi, sayang gigi. Mana nak jumpa gigi dah. Nak dapat gigi lawa, cabut atas bawah, tinggal gusi je. 3 bulan tak bercakap, makan bubur. Bila pasang gigi palsu baru gelak, sama je gigi dia. Jadi susah tak pada dia. Kadang-kadang tengah bercakap terkeluar, kadang-kadang tengah gelak terkeluar, lebih malang lagi tengah gelak tertelan. Antara yang malang ialah isteri dia, sebab dia rendam gigi palsu dalam gelas, tak tepi katil. Suami pula tak tepi katil, isteri bangun tengah malam dah agak minum melekat gigi tu. Sekarang orang tak buat dah gigi palsu, orang buat macam-macam nak selamatkan gigi sekarang. Itu teknologi. Islam tak larang benda tu, silakan. Baik, kemudian maka yang demikian itu, adapun jikalau kena sakit langsung membunuh diri atau memaki Allah dan marahkan takdirnya yang demikian, maka yang demikian itu bencikan qada namanya. Maka bencikan qada Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu celaka dan suka sudi akan qadanya itu membawa kebahagiaan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tandakan di situ. Insya-Allah kita sambung balik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.